السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما فقهنا في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم همنا رشدنا وعز من شرور أنفسنا. اللهم همنا رشدي وعز من شر نفسي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وحسن أقوالنا وأفعالنا ونيتنا وفروجنا من الفواحش. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dapat lagi jumpa dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kekal semayang berjamaah, kekal dapat kesihatan, dan ramai juga yang tak bersihat, terpaksa semayang kat rumah. Ramai jamaah-jamaah kita yang kat sini terpaksa semayang kat rumah, tetapi sebabkan masa je muda, masa je sihat, kekal semayang di masjid, maka pahala yang tetap mengalir di kat dia, tetap mengalir kat dia. Lepas tu orang-orang yang bila sentiasa semayang berjamaah, bila tak dapat semayang berjamaah, hatinya sentiasa ingat nak datang ke masjid. Sebab apa? Dia dikelar orang yang beriman. Orang yang beriman sahaja yang hatinya cinta pada masjid. Kalau orang yang kotor, orang sentiasa buat dosa, orang yang sentiasa buat benda-benda yang fahsya dan munkar, benda-benda yang keji, benda yang dosa besar, dosa yang kecil, bila datang semayang berjamaah, lagi-lagi tanah waqaf, lagi-lagi masjid, dan masjid itu diadakan semayang, diadakan semayang Jumaat, ada khutbah, maka tempat tu yang paling afdal. Maka bila kita dah sampai, bila sampai kat situ, kita semayang kat situ, segala yang semayang berjamaah tu, segala orang-orang kat situ ada rahsia masing-masing, ada cerita masing-masing, ada kebaikan masing-masing. Tetapi di khalayak ramai tu, ada juga yang kali pertama nak datang semayang berjamaah, ada yang agak-agak baru nak semayang berjamaah. Bila dia datang semayang berjamaah, maka Allah Ta'ala akan kumpulkan segala rasa-rasa yang ada kat orang ni, kebaikan dibawa ke langit. Maka kumpullah kebaikan yang begitu banyak, maka curahkan balik pada semua jamaah tu dapat. Sebab itulah bila orang yang tak semayang berjamaah, dia rasa lain macam ni, rasa tak tenang. Tetapi orang yang semayang berjamaah, jaga semayang berjamaah, macam mana susahnya, dia akan menghadapi tenang, dia akan rasa ketenangan. Sebab apa? Sebab dia semayang jemaah tu sendiri. Banyak daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, alaikum bil jamaah, naqdam aqdam bil jamaah, banyakkanlah dengan berjamaah, berjalan kakilah, pergilah berjamaah. Salah satunya semayang berjamaah. Dan rasa pada semayang berjamaah ni terlampau besar, orang tak dapat rasa kecuali orang-orang yang tertentu yang dapat rasa. Terutamanya orang yang setelah 40 tahun sentiasa semayang berjamaah, dia dapat rasa benda tu, Kalau semayang kat rumah, semayang seorang-seorang, dia tak dapat nak tenang. Kecuali semayang di masjid lah tenang. Mujurlah mazhab Syafi'i, hukumnya semayang berjamaah fardu kifayah. Tetapi mazhab Abu Hanifah
mewajibkan. Imam Maliki mewajibkan semayang berjamaah. Mudah-mudahan kita ni semua, termasuk orang-orang kampung kat sini semua yang keluar-luar ni, dapat hidupkan semayang berjamaah. Sebab kan jikalau kita hidup, kita sihat, tak ada sakit, tak ada apa, tak semayang berjamaah, rugi. Jangan pula bila dah sampai jenazah kan, jenazah yang semayang di masjid, jenazah je yang semayang kat masjid kan, dia langsung tak semayang kat masjid. Jangan jadi macam tu. Banyak orang yang tak datang semayang berjamaah. Orang-orang yang kat masjid tak kenal dia. Bila tak kenal kan dia tak kenal siapa yang dia semayang kan. Bila tak kenal siapa yang semayang, penghayatan untuk mendoa si mayat ni kurang. Maka kalaulah orang tersentiasa semayang berjamaah, tiba-tiba ada di kalangan orang berjamaah kita meninggal, kita rasa satu benda yang kehilangan. Dan orang yang meninggal kita doa dengan penuh khusyuk, sebab orang tu kawan kita. Dan diri kita ni menyebabkan kita selalu semayang berjamaah akan menjadi kawan pada ahli masjid. Ada setengah orang boleh semayang berjamaah, Allah Ta'ala bagi rezeki boleh semayang berjamaah. Dan ada setengah orang Allah Ta'ala tak bagi dia rezeki untuk semayang berjamaah. Ada masa kecilnya muda boleh semayang berjamaah, masa tuanya tak dapat semayang berjamaah. Ada masa mudanya tak dapat semayang berjamaah, masa tuanya dapat semayang berjamaah. Ada yang langsung tak dapat semayang berjamaah, masa dia lahir sampailah tua tak dapat semayang berjamaah. Yang paling jelas orang kafir kan? Orang kafir. Yang paling jelas orang kafir lah tak dapat semayang jemaah, tak dapat tahu rahsia. Tetapi orang Islam pun ramai juga, ramai yang kita dengar hidup sampai mati tak pernah datang semayang berjamaah. Sebab apa kita dapat tahu cerita? Sebab tanya orang yang tukang mandi mayat, tanya orang yang tukang mandi mayat. Kadang-kadang yang tukang mandi mayat, orang tu dah meninggalkan dia, tanya waris satu waris pun tak hadir nak lihat anak dia ataupun ayah dia meninggal. Saudara mara tak lihat siapa yang meninggal. Orang yang tukang mandi mayat dah mandi kan. Pengalaman je satu hari kalau 3 orang meninggal, dalam sebulan yang ada waris kemungkinan lebih kurang adalah 10 orang. Baki 20 hari lagi tak ada waris. Sebab itulah kita ni jangan sekali-kali ada kesihatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kelapangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tinggal semayang berjamaah. Sebab ada yang Allah Ta'ala bagi rezeki, dan ada juga Allah Ta'ala tak bagi rezeki untuk semayang berjamaah. Dan siapa yang dapat kekalkan semayang berjamaah beruntung, dan sentiasa minta Allah Ta'ala istiqamahkan kita bersemayang berjamaah. Rasa bersyukur yang amat sangat, kerana itu satu nikmat yang besar. Sambung pengajian yang lepas-lepas, yang saya bawa banyakkan jenis-jenis zikir daripada Quran dan zikir-zikir dari hadis. Dan surah Sad, banyakkan suruh kita zikir la ilaha illallah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah olehmu. Afdalu, seafdal-afdal, seelok-elok, sebagus-bagus zikir. La, zikir itu ingat ataupun sebut la ilaha illallah. Bila saya mengaji di Mekah dulu, saya mengaji dengan Syekh Muhammad Ali Maliki. Syekh Muhammad Ali Maliki, bukan Syekh Muhammad Ali Maliki, Syekh Muhammad Ismail Zain. Syekh Muhammad Ismail Zain di kalangan ulama mazhab Syafi'i yang mengajar di Mekah. Bila dia ajar, dia cakap salah satunya kita nak semayang, sebelum nak semayang jangan hiraukan orang. Jangan hirau. Belum kita nak semayang berjamaah, jangan hirau orang. Kita nak semayang, ambil air semayang, tengok TV, jangan tengok TV. Ambil air semayang, terus pergi masjid, semayang tahiyat masjid, duduk zikir banyak-banyak la ilaha illallah. Sebab seelok-elok zikir la ilaha illallah.
Bila kita banyakkan zikir la ilaha illallah, bila kita semayang berjamaah tu, rasa la ilaha illallah, rahmat la ilaha illallah, berkat la ilaha illallah tu akan masuk ke hati kita. Bila kita semayang, barulah hasil daripada semayang itu akan menghasilkan khusyuk. Barulah semayang kita itu akan mengubahkan kita daripada jahat menjadi baik. Itu salah satu langkah. Kalau kita sibuk macam mana sibuk kan, tak boleh ni, maka kita ada ambil air semayang. Sebelum nak semayang, sebut la ilaha illallah, barulah niat semayang ataupun baca kul a'udzu birabbin nas. Sebanyak mana kita sebut la ilaha illallah, sebanyak manalah cahaya, pahala, rahmat, berkat, pengampunan si Allah Ta'ala. Sebut la ilaha illallah sekali, Allah Ta'ala akan bagi pengampunan sekali. Dan sama waktu juga Allah Ta'ala akan bagi pahala. Dalam masa itu juga Allah Ta'ala akan tingkatkan iman. Dalam masa itu juga Allah Ta'ala akan tingkatkan darjat. Dalam masa itu juga akan tingkatkan kefahaman kita dalam agama kita. Sebab itulah Nabi SAW cakap pada orang Mekah, nak tak satu ayat, kalau kamu pegang, kamu akan jadi raja bagi bumi. Nak tak satu ayat, kamu akan jadi raja pada seluruh orang Arab dan bukan orang Arab. Orang Arab cakap apa? Orang jahiliah cakap apa? Nak banyak ayat pun nak. Apa yang satu ayat tu? Maka Nabi kata la ilaha illallah. Automatik orang jahiliah cakap, kamu ni ngarut apa? Kataan la ilaha illallah boleh buat macam tu? Ya, sebab masa Nabi SAW hantar sahabat pada Rom jumpa Hercules. Masa jumpa Hercules, ada meriwayatkan mengatakan Allahu Akbar, ada meriwayat mengatakan mereka kata la ilaha illallah. Mereka pergi ke tempat Hercules, kat Parsi sana. Tiang-tiang nak dekat berapa kaki, nak dekat 10 kaki tinggi. Bila dia tengok benda terkejut, dia orang sebut la ilaha illallah, gegar istana Rom, gegar. Dan ada salah satu daripada tiang tu jatuh dengan keberkatan la ilaha illallah. Maka kita kenalah perbanyakkan sebut la ilaha illallah, imma zahir imma batin, sebanyak-banyak mana yang boleh. Masa saya kat Mekah, kadang-kadang kita kat Mekah waktu cuti, kadang-kadang bosan, bosan tak tahu nak buat apa, pergi sana tak boleh, pergi sana tak boleh, rasa tak ada mood nak makan, kawan-kawan tak mana pergi, pergi kat Kaabah tu, tengok je Kaabah, apa nak buat, tengok je kat Kaabah tu, apa nak buat, otomatik terlintas dalam hati sebut zikir la ilaha illallah. Kita pun zikir la ilaha illallah tengah matahari tengah terik, waktu pukul 10. Kita tengah bosan sangat, kita kalau pergi Mekah tak nak duduk kat belakang-belakang, tak nak, kita nak duduk depan kat Kaabah. Sebab waktu tengah 10 orang tak ramai, tahu. Waktu tu senang kita nak nampak Kaabah, orang perempuan tak ramai. Kita tengok di situ, ada setengah orang pula kalau tengok nampak perempuan, je syok nak perempuan pula kan. Kita tak nak benda tu. Kita nak tengok Kaabah. Bila tengok Kaabah, terlintas dalam hati untuk zikir la ilaha illallah. Kita zikir la ilaha illallah sampai waktu zuhur. Lepas tu nampak imam-imam semayang, kita pun semayang belakang je. Kita tak sedar pukul 10 sampai pukul 1 zikir la ilaha, kita tak sedar. Sebab khusyuk lagi-lagi kat Mekah. Mekah satu pahala dengan 100,000 kan. Kita sebut la ilaha illallah sekali diganti dengan 100,000 kan. Tetapi amalan yang paling baik, ulama kata kat Mekah, ialah tawaf. Masa tawaf itulah zikir la ilaha illallah. Kalau ada doa-doa lain kita nak doa boleh. Kalau kita tak tahu nak apa, nak cakap apa, sebutkanlah banyak la ilaha illallah. Lepas tu Rasulullah kata, masa Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah, siapa yang dapat syafaat kamu, siapa yang orang paling bahagia mendapat syafaat kamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, as'adun nas bi syafa'ati, orang yang paling bahagia mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam
berqaul la ilaha illallah, yang banyak sebutkan la ilaha illallah. Kalau sentiasa tak diulang, kita akan lupa. Sebab itulah saya mengulang-ulang. Banyakkanlah la ilaha illallah. Mudah-mudahan masa kita nak meninggal, mudah kita nak sebut la ilaha illallah. Tetapi kita lihat kat TV, kita lihat kat mana-mana cerita kan, bila orang meninggal, terutama yang cerita Melayu, bila orang meninggal dia suruh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengucap ni hanya syarat untuk masuk Islam, bukan syarat untuk orang mati. Syarat orang mati yang nak dikena bawa la ilaha illallah. Kalau siapa-siapa nak meninggal kan, saya tengok kat YouTube macam-macam, orang meninggal suruh mengucap lah, suruh tasbih lah, macam-macam. Maka orang nak meninggal pergi dekat kat je, kalau saudara mara je sebut la ilaha illallah, dia tengok je kita. Kalau orang tak cakap, lepas tu kita tarik nafas, kita sebut lagi la ilaha illallah, tengok. Lepas sekali ketiga kita sebut la ilaha illallah. Kita biarkan dia selama berapa minit. Patang balik kat je, sebut kat je la ilaha illallah. Berapa saat lagi sebut la ilaha illallah. Lepas tu sekali ketiga pula la ilaha illallah. Lepas tu surai balik. Lepas 1 jam lagi tak meninggal lagi, pergi balik kat je. Macam itulah cara kita nak talkinkan orang yang nak nazak. Tu cara. Lepas tu banyak orang yang nazak, dia siksa dalam nazak sebab orang-orang yang berdosa kiling je. Kadang-kadang dia nak meninggal, dia payah meninggal sebab ada orang dosa-dosa kiling. Itu salah satu. Nombor 2 pula, gambar yang ada kat rumah. Gambar yang ada kat rumah. Saya elok-elok bila ayah nak meninggal, ibu nak meninggal, anak nak meninggal, saudara mana nak meninggal, nampak je gambar, so gambar-gambar tu turunkan, tutupkan gambar, ambil gambar-gambar yang nampak orang tu, tutup, turunkan, supaya malaikat rahmat senang nak masuk. Jadi kalau malaikat malaikat rahmat payah nak masuk, syaitan akan kacau je. Bila syaitan kacau, dia susah nak nazak, susah nak sebut la ilaha illallah, dia sakit. Ada pernah cerita di Yaman dulu, ulama salah seorang guru-guru itu, Habib Syatiri, salah seorang guru, dia menceritakan dia kena panggil oleh anak murid dia. Panggil anak murid, cakap, tuan, kita punya anak murid kita ni, saudara mara kita ni payah nak meninggal. Lepas tu Habib Syatiri datang masuk, dia tengok kiri kanan, dia tengok semua atas, semua pergi kanan, dia tengok. Lepas tu dia talkinkan 3 kali. Lepas tu dia keluar. Dia keluar, dia tarik seorang daripada anak murid dia, cakap, bagi tahu kat orang atas, orang yang duduk beratap kat depan mayat, orang tu banyak dosa. Walau mungkin dia tu anak je, kemungkinan dia tu saudara mara saja, jauhkan je daripada si mayat, sebab je menyusahkan mayat tu keluar daripada roh je. Lepas tu cakap, itu anak je tuan. Buatlah macam mana supaya orang tu kena pisah. Buatlah macam mana supaya pisah. Lepas tu dia orang buatlah, ajak makan gini, keluar, terpisahlah je dengan mayat hampir dekat setengah jam. Dalam masa setengah jam tu si roh nak keluar daripada jasad orang tu senang nak keluar, dah keluar dah. Sebab kadang-kadang sebab mayat payah nak keluar sebab keliling. Kadang-kadang kita tak perasan. Seelok-elok kita nak ziarah orang yang dalam keadaan uzur nak meninggal, banyakkan beristighfar, banyakkan baca doa-doa, banyakkan sebut la ilaha illallah. Jangan sebab kita kawan tu lagi susah lagi nak meninggal. Jangan sebab kita payah lagi kawan tu nak meninggal. Kalau kat pondok-pondok kat Malaysia, kalau kat negara-negara lain sebelum nak akad nikah, pengantin kena istighfar. Beristighfar, berzikir, pakai mic pula tu. Kat pondok-pondok kena pakai mic, beristighfar. Pengantin sendiri kena, nak kahwin lagi-lagi nak bertemu Allah Ta'ala nak wafat.
Lepas tu nombor 2 pula amalan, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, daripada surah Al-Anbiya, ayat 87 dengan 88. Lepas tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 154. Surah Al-Baqarah ayat 154. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda tu dah banyak kali saya ulang. Lepas tu banyakkan baca Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, daripada surah Kahfi. Orang Kahfi baca doa supaya kita ni jangan terlepas daripada rahmat Allah, supaya kita ni nampak benda yang betul-betul, benda yang salah tu salah. Lagi apa? Suruh banyakkan berselawat, terutamanya baca tahiyat yang kita baca lepas dalam sembahyang tu. Lepas tu banyakkan beristighfar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, banyak tempatnya dalam Al-Quran dan banyak tempatnya dalam hadis. Tetapi alhamdulillah, masjid ni sentiasa menzikirkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir Siti Fatimah. Dalam hadis-hadis Imam Nasa'i ke Imam Muslim ke Imam Bukhari kata fadilat, kelebihan zikir Fatimah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jikalau tuan-tuan yang dah hamal semua tu, maka sekarang ni nak bawakan kepada tauhid, nak bawa ayat-ayat tauhid. Sebelum saya mengajar kat sini, ramai orang kata dengan saya, terutama jamaah kat sini, dia cakap kat sini kena ajar tauhid. Tauhid, dan banyak tempat sekarang dah hilangkan tauhid. Puncalah tauhid yang menyebabkan anak-anak kita tak sembahyang. Punca tauhid lah zaman sekarang ni orang berani nak buat dosa, sebab dia tak kenal Tuhan. Dia tak rasa yang Tuhan tu berkuasa atas diri dia. Bila tak rasa benda tu, lagi-lagi tak terlintas dalam hatinya siapa Tuhan dia. Dalam ayat Al-Quran ada banyak nama-nama Allah. Ada lebih kurang 2698 kali nama Allah dalam Al-Quran. Ada 2698 kali. Dia sebut banyak kali Allah, 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 Allah. Lepas tu yang ada daripada ayat tu, kepala je tu namanya Allah. Kepala je ada nama Allah. Macam contohnya ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah, la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia yang hidup, maka hidup dengan maha berkuasa. Paling akhir sekali terletak dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, daripada Allahus Samad, ayat nombor 2. Maka yang saya nak bawa kat sini surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Kita banyak baca Al-Quran. Hari-hari kita baca Al-Quran. Hari-hari kita baca Al-Quran tak? Tanya ni, hari-hari kita baca Al-Quran tak? Dalam sembahyang kita hari-hari baca Al-Quran, terutamanya Al-Fatihah. Hari-hari surah Al-Fatihah. Tetapi surah Al-Fatihah ni ada satu hari nanti kita akan ceritakan. Tetapi sekarang ni kita nak ceritakan ayat-ayat tauhid. Dalam Al-Quran ni 2/3 Al-Quran ni banyakkannya tauhid, menceritakan usuluddin, usul agama, menceritakan iman. Tauhid, iman, usuluddin, ilmu kalam, semua tu sama je, sama. Nama je berbeza, tetapi benda yang sama. Kalau kita tanya orang universiti, belajar apa? Belajar apa? Usuluddin. Oh, belajar iman ke? Tak, pakai usuluddin. Tak. Usuluddin itulah iman. Usuluddin lah tu tauhid.
Tauhid itulah iman, iman itulah usul din. Sama. Sama. Maka kalau kita nak kenal Tuhan daripada sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, nafsiyah kan. Amai orang kata ilmu kalam. Okey. Ilmu kalam keluarkan ayat-ayat yang mengatakan benda tu. Ayat-ayat yang 33 ayat yang namakan nama Allah. Kepala je Allah. Sebab apa dia katakan Allah Ta'ala tu kitab? Kenapa dia orang kata Allah Ta'ala tu baqa? Kenapa dia letakkan mukhalaful hawadith? Sebab apa? Semua tu ada berkaitan dengan Al-Quran. Tetapi kita masa kecil kita belajar sifat 20. Bila kita naik umur, kita tak upgradekan benda tu. Kita tak upgrade. Mana datang ni benda ni? Ulama ni cakap macam mana? Ayat mana perginya? Sekarang ni kita nak bahaskan benda tu. Sebab matan yang paling besar, ayat yang paling bagus, benda yang paling bagus Al-Quranul Karim. 33 tempat. Tempat yang pertama sekali iaitu surah Kursi, ayatul Kursi. Tetapi ayat yang paling bawah sekali surah Al-Ikhlas. Kita akan start bawah naik ke atas. Sebab tempat yang tinggi payah kita nak pergi kan. Nak naik lift baru sampai. Tempat yang tinggi kita kena naik tangga satu persatu. Kita kena bahas surah Al-Ikhlas. Maka biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan aku mulakan bacaan ayat Allah Ta'ala dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katalah olehmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tu Esa. Allahus Samad. Allah Ta'ala yang kekal. Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala yang tempat kita berharap. Allah Ta'ala yang segala makhluk atas muka bumi ni yang diciptakan oleh Allah Ta'ala berharap di sisi Allah Ta'ala. Jin pun berharap pada Allah Ta'ala. Syaitan pun berharap bagi Allah Ta'ala. Lam yalid. Allah Ta'ala tak ada yang melahirkan. Tak ada siapa yang menciptakan Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada sampai sekarang ni orang buat patung kata ni Tuhan. Mana boleh? Allah Ta'ala tak boleh dibuat. Walam yulad. Allah Ta'ala tidak melahirkan. Ada agama mengatakan ada anak Tuhan, ada adik-beradik Tuhan. Tu semua bukan. Salah. Allah Ta'ala tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, tidak dibuat dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tak ada benda yang berserta macam mana dia. Kita nak kuatkan kefahaman kita daripada surah Al-Ikhlas ni, baca macam mana saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Aku mulakan pembacaan surah Al-Ikhlas dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sampailah tadi kan, sebab nak azan. Bolehlah azan.
Dan kelebihan surah Al-Ikhlas, kelebihan daripada surah Al-Ikhlas ni, maksudnya apa Al-Ikhlas? Khalis, bersih, benda yang kosong lagi bersih. Dan orang yang banyak akan membaca surah Al-Ikhlas ni, syaitan, iblis tak boleh nak kacau dia. Daripada surah Sad, nak baca ayat ni panjang, kita ringkaskan. Maka masa iblis, Allah Ta'ala cakap dengan dia, sujudlah sujudlah kamu pada Adam. Maka dia kata, tak nak sujud. Dia cakap, kenapa kamu abah? Kenapa kamu tak nak sujud? Kenapa kamu tak nak dengar kata? Khalaqtahu min tin, kamu ciptakan dia dengan tanah. Wa khalaqtani min nar, kamu ciptakan Nabi Adam ni dengan tanah, aku ni cipta dengan api. Tak boleh nak sujud. Maka Allah Ta'ala kata, kamu sudah kufur sekarang, kamu kena keluar daripada syurga. Lepas tu iblis minta, ya Allah, boleh tak hidup selama? Maka Allah Ta'ala kasih dia hidup lama, sampai kiamat dia hidup. Lepas tu dia minta lagi, ya Allah, nak sesatkan anak-anak keturunan Adam. Datang pada depan, belakang, kiri dan kanan. Maka Allah Ta'ala kata, boleh, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Bila kita nakkan ikhlaskan diri, banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Benda tu depan mata, tetapi sebabkan kita kurang beramal, benda tu kurang ambil tahu. Sebenarnya kita nak jauhkan kita daripada iblis, jauhkan kita daripada syaitan dengan surah Al-Ikhlas. Sebab Allahus Samad. Sebabkan Allahus Samad, syaitan pun berhajat dengan Allah Ta'ala, iblis pun berhajat pada Allah Ta'ala, kita pun berhajat pada Allah Ta'ala. Tak ada makhluk pun yang tidak berhajat bagi Allah Ta'ala. Semuanya berhajat bagi Allah Ta'ala. Imma hidup, imma mati, semuanya berhajat bagi Allah Ta'ala. Maka bila kita nak baca surah Al-Ikhlas, sertakan dengan maksud dia. Kul huwallahu ahad, katalah olehmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tu Esa wahdaniyah. Allah Ta'ala tu hanya satu, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat, tak ada lima, tak ada enam, tak ada banyak, hanya satu. Allahus Samad, Allah Ta'ala yang kekal. Allahus Samad, Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Allahus Samad, segala makhluk berhajat pada dia. Bila katakan kekal, dikatakan baqa. Allah Ta'ala tu baqa, kekal selama-lama, tak ada istilah mati. Allah Ta'ala selama-lama. Tiba-tiba ada orang cerita Allah Ta'ala tu boleh mati, kan? Tuhan boleh mati, itu semua tipu, bukan betul. Allah Ta'ala tak akan mati. Tetapi masalah sekarang ni, kita lupa apa benda. Allah Ta'ala tak akan lupa apa yang kita buat. Ni apa yang kita buat tetap baqa. Apa yang kita buat, dosa-dosa yang dulu, Allah Ta'ala ingat. Itu kita kena perasan. Jangan sekali-kali nak buat dosa, sebab Allah Ta'ala ingat benda tu. Kita tak ingat dah apa yang kita buat dosa, tapi Allah Ta'ala ingat, kan? Siapa yang katakan Allah Ta'ala lupa? Boleh kita kata Allah Ta'ala lupa? Lam yalid, Allah Ta'ala tidak dilahirkan. Walam yulad, tidak melahirkan, dan dia tidak melahirkan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itu dikatakan laisa kamisluhu syai'un, tak ada benda pun yang boleh berserta dengan Allah. Tak ada yang buat Allah, tak ada yang melahirkan macam Allah. Ada tak satu benda yang macam dia? Tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala ada kursi duduk macam kita, mana boleh, kan? Tak masuk akal lah, kan? Bila orang kata Allah Ta'ala tu, kan, ada kursi, ada tempat duduk atau kursinya, Allah Ta'ala duduk macam ni lah. Kalau kita cakap Allah Ta'ala duduk macam saya ni, saya ni kedil, kalau orang kumbuk saya, mati saya, kan? Kalau orang pukul saya, mati saya,
tetapi laisa kamithluhu syai'. Otak kita tak boleh nak fikir macam mana Allah Ta'ala. Otak kita tak boleh nak bayang. Apa yang terlintas dalam hati kita tak boleh bayang Allah Ta'ala tu macam mana. Perbanyakkanlah baca surah Al-Ikhlas, kerana surah Ikhlas ni dikatakan satu lagi surah Tauhid, ayat Tauhid. Maka ayat Tauhid ni perbanyak kita baca, peningkatlah Tauhid kita. Banyak kita baca, naikkan keikhlasan kita. Banyak kita baca, naikkanlah iman kita. InsyaAllah kita akan datang, kita akan baca Allah yabda'ul khalq summa yu'idu summa ilaihi turja'un. Nama Allah duduk atas, daripada pangkal dia Allah juga. InsyaAllah akan datang daripada surah Rum. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalil awwalin, ya akhiril akhirin, ya alim ma fis sudur. Ya Allah yang mengetahui azkan kali rahsia-rahsia kami, Allah ampunkan dosa besar, dosa kecil yang telah kami lakukan, ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa bagi ibu bapa kami, Allah, dosa besar, dosa kecil telah mereka lakukan, ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, lindungilah kami, peliharalah kami, halanglah kami dari melakukan dosa besar, dosa kecil, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbil Alamin. Ya Allah, halanglah siapa-siapa di atas muka bumi ini, Allah, terutama di tempat ini, Allah, halanglah mereka sekerah-kerah daripada melakukan dosa besar, dosa kecil, supaya turun rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Halanglah mereka sekerah-kerah daripada melakukan dosa besar, dosa kecil, supaya turun berkat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Halanglah mereka sekerah-kerah daripada melakukan dosa besar, dosa kecil, supaya aman dan dosa Islam kami, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamanus salah. Lurus dan rapatkan saf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Salli Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.